dan keberkatan. Itu sebabnya Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau bertemu mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, engkau singgahlah, duduk. Kalau rahmat turun, engkau pun boleh tumpang sama. Tetapi kalau ada mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan kau singgah dan kau duduk. Kalau musibat turun, kau pun boleh tumpang sama. Begitu juga pesan dia, wahai anakku, apabila kau bertemu mana-mana majlis ilmu, engkau duduklah. Kalau engkau ada ilmu, bertambah ilmumu. Dan kalau engkau tidak ada ilmu, bertambah ilmu. Itu sebabnya kita untuk ilmu ni mesti warak. Apa mana warak? Ikhlas. Aku untuk ilmu ni ikhlas. Pasal yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk menyampaikan ilmu itu pada orang lain. Yang ketiga, beramal. Terbalik, beramal dulu baru menyampaikan. Yang pertama, tujuan untuk ilmu, yang pertama menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Sampaikanlah kepada orang lain ilmu itu, walau satu huruf sekalipun. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri China sekalipun. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Dari buayan sampai liang lahat, tuntutlah ilmu. La yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Tak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Di sini ada disebutkan, sekiranya kita menuntut ilmu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana waraknya kita ingin menyampaikan kepada orang lain, niat. Apa balasannya? Balasan yang pertama, dia kata di sini, lebih manfaat ilmu kita itu. Ilmu kita kan lebih manfaat. Apa manfaat? Kita boleh sampaikan kepada orang lain, sebab orang lain takutkan kepada Allah. Tiap-tiap ilmu yang dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu mana manfaat. Ilmu-ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah tidak memberi manfaat. Manfaat dunia ni sementara saja. Sama juga makan. Makan itu sedapnya di mana? Di tekak saja. Kemudian yang sakit di mana? Perut yang sakit. Itu dipesankan, jangan menyidapkan tekak, menyakitkan perut. Boleh hafal tu. Jangan menyidapkan tekak, menyusahkan perut. Itu yang pertama. Maknanya kita ilmu tu supaya kita ilmu tu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Boleh mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri orang itu, ingatkan hari akhirat. Ilmu yang dituntut, kalau sekiranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut ala azab alam barzakh, takut azab hari akhirat,
itu yang sangat memberi manfaat, sangat memberi. Kemudian ilmu mesti ada waraknya. Ilmu mesti ada warak. Maksudnya jangan ilmu itu untuk membodohkan orang bodoh, untuk bertekak dengan orang yang pandai. Kena ingat. Kena ingat tu. Jangan betul ilmu untuk membodohkan orang bodoh. Jangan bertekak dengan orang yang pandai. Sekarang sudah ramai orang pandai ingin bertekak dengan orang pandai, sama-sama tidak beri manfaat. Ilmu yang tak bermanfaat itu sebab dia dan kitab tasawuf mengatakan jangan sekali-kali membodohkan orang bodoh dan jangan sekali-kali bertekak dengan orang yang pandai. Itu sikap orang berilmu. Mesti ada waraknya. Kalau tidak warak, Tuhan akan balakan kita mati muda. Allah Ta'ala akan balakan kita mati muda. Tak ada faedah. Itu sebabnya saya pesankan orang-orang muda ini hendaklah beramal dari muda, supaya jangan mati muda. Bila mati muda, 2 kali rugi. Pasal kalau kita mati muda, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Ingat tu. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia tak dapat dah. Dunia dapat, dah mati. Apa dapat? Akhirat tak dapat pasal amalan tak cukup. Dengan demikian masa muda beramal, jangan tunggu masa tua. Tuan-tuan yang muda-muda ni beramal sekarang, jangan tunggu tua. Tua besok tak ada apa faedah lagi, dah masa dah tak ada. Itu sebabnya dipesankan kalau mata sudah pun kabur, kulit sudah pun kendur, gigi sudah bertabur, gigi sudah pun gugur, uban sudah pun bertabur, dekat dengan pintu kubur, habis, tak ada apa dah. Masa muda sekarang, yang muda-muda banyak-banyak ni, jangan tunggu masa tua baru nak beramal. Masa muda lah. Nak bangun malam muda ni lah. Dah tua esok tak larat. Dah tua esok dah mati dah lumpuh dah macam-macam, tak larat. Masih muda. Itu yang pertama, sebagai mukadimah pada malam. Belum start lagi ni. Ya. Yang kedua, kalau betul ilmu tidak warak, maka dia akan dibalakan oleh pemimpin yang zalim, akan disusahkan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita bimbang ke? Tentu ilmu bukan kerana Allah SWT, kerana keduniaan, maka kita akan disusahkan, akan dimusibatkan, akan dibalakan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang sudah semula dah pemimpin yang zalim. Banyak benda-benda yang dizalimi kita perasan, termasuk cukai-cukai yang tak menentu. Dah mula dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan dihinakan oleh pemimpin. Kita akan dihinakan oleh pemimpin yang zalim apabila betul ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian kita lihat pula, tiap-tiap minggu kita akan dipesankan
oleh khatib, katanya ittaqullah sebagai rukun khutbah. Tak ada ittaqullah, tak sah khutbah. Tiap-tiap minggu kita dengar ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ada orang tak setuju, takut kepada orang Ta'ala. Buat apa takut, dia kata? Dia kata apa? Hendaklah kasihkan kepada Allah. Sebenarnya takut kepada Allah lain takut harimau. Takut kepada harimau, lari dari harimau. Takut kepada Allah, lari kepada Allah. Boleh faham? Faham ya? Saya pun tak faham tu. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maksudnya takut ni lari kepada Allah. Takut kepada hantu, lari daripada hantu. Atau ulama terjemah takut itu hifzun nafsi ala ma yu'tham wa zalika bitarkil mahzurat wa yatimu zalika bitarkil mubahat. Maksud takwa itu ialah memelihara diri dari sesuatu yang menyebabkan dosa. Melihara diri dari sesuatu yang menyebabkan dosa. Yang demikian, meninggalkan apa yang diperintah, laksanakan apa yang diperintah, ditinggalkan apa yang dilarang. Sempurnanya takwa itu meninggalkan yang harus. Tu yang payah tu. Saya ulang lagi sekali. Hibzun nafsi ala ma yu'tham, memelihara diri daripada sesuatu yang berdosa, iaitu meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintah. Sempurna takwa itu apabila meninggalkan apa-apa yang harus. Tengok ya, kita meninggalkan yang dilarang itu amat payah. Melaksanakan apa yang diperintah itu amat mudah. Ramai orang mudah solat, tetapi tak ramai orang mudah meninggalkan maksiat. Ramai orang mudah berbuat baik, tapi tidak ramai orang mudah meninggalkan maksiat. Ada kawan saya di Kuala Lumpur, tiap-tiap bulan dia jemput saya ceramah. Tiap-tiap bulan di surau dia. Maknanya baguslah dia tu. Dia kira baguslah. Tiap-tiap bulan jemput saya ceramah ataupun berkuliah di masjid di surau dia. Satu hari saya bertemu dia tengah jalan, dia pun keluarkan buku diri untuk ceramah saya tu, terkeluar 6 ekor. Maknanya dia boleh buat baik, tapi meninggalkan maksiat dia payah. Begitu. Nampak tak? Satu orang tua 70-80 umur dia lebih kurang. Dia bawa isteri dia jumpa saya. Isteri jumpa, saya bawa suami dia. Ustaz, tolong nasihatkan suami saya ni. Suami saya ni rajin puasa. Puasa 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan, 3 bulan berturut-turut puasa. Kuat berpuasa, tetapi rajin buat maksiat dengan kanak-kanak perempuan. Cuba bayangkan, mudah berbuat baik, tapi tidak ramai orang boleh meninggalkan maksiat. Itu sebabnya kita kena sembahyang. Inna salata tanhal fahsya wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau sekian kita boleh buat ibadat, solat dan sebagainya, tapi kita masih lagi buat maksiat, bermakna solat Tuhan belum terima. Man lam yazdad huda, barang siapa
Yang makin jauh, makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin barang siapa meninggalkan, boleh meninggalkan ibadat dan boleh meninggalkan maksiat. Barang siapa yang boleh membuat ibadat, tidak boleh meninggalkan maksiat, makin hari makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat ibadat tapi payah nak meninggalkan maksiat, tidak tambah jauh, melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya pesankan, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebabnya Allah Ta'ala murka kepada kita. Ingat, buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah Allah sayang suka kepada kita. Saya ulang lagi sekali, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah penyebab murka kepada kita. Jangan buat. Dibimbangkan yang kecil itu penyebab Allah murka kepada kita. Sayyidina Umar berkata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 5 dalam dari 5 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaan pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Dan Allah sembunyikan keredaannya kepada suatu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar. Tak tahu bila, carilah bila-bila masa. Sesungguhnya Allah sembunyikan umur kita bila nak mati, tak tahu. Dengan demikian, jangan buat maksiat, dibimbangkan waktu buat maksiat tu, waktu itu kita mati macam mana. Satu orang di Johor, bulan hari raya, minum arak, minum. Dia pun nak isap ukuk, menyambar api dalam perut, mati dia. Tak sempat berbuat taubat. Itu sebab saya katakan tadi, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Itu ingat, jangan buat. Ibadat pun buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itu dia Allah redha kepada kita. Sikit aja. Tu saya pesankan tu, jangan kalau sembahyang maghrib, jangan tinggalkan sembahyang sunat maghrib. Barang siapa sembahyang sunat maghrib, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Allah tak ampunkan dosanya 20 tahun. Jangan tinggalkan sembahyang sunat maghrib. Sebenarnya mana-mana sembahyang jangan tinggal. Asalkan sembahyang sunat jangan tinggal sudah. Sembahyang subuh, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Jangan tinggal juga. Barang siapa sembahyang sunat selepas maghrib dan sembahyang zuhur, selepas sebelum sembahyang zuhur, seperti sembahyang sunat Lailatul Qadar. Sepertilah, tak sama. Sekurang-kurangnya pahalanya banyak. Kesimpulannya, mana-mana solat sunat jangan tinggal. Sudah, jangan cerita. Itu dia. Kemudian apa dia kata? Wa yatimu dzalika bitarkil mubahat, dan sempurna takwa itu kalau tinggalkan yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat tinggalkan, baru sempurna takwa kita. Makan harus, mandi harus, jadi tinggallah. Maksudnya jangan tinggal, tapi niatkan aku makan ni semata-mata kerana menguatkan badan untuk berbuat ibadat. Dapat pahala sunat lah. Mandi, aku mandi ni kerana Allah Ta'ala. Aku tidur ni kerana Allah Ta'ala untuk sihat badan, supaya aku dapat beribadat pada malam ini. Begitu. Jadi yang harus jadi sunat. Jangan tengok TV. Tengok TV kerana nak suka-suka, tak boleh. Tengok pula negro-negro berlari-lari. Tak payahlah, buang masa je. Habis sebab itu. Habislah, balik-balik lah.
Kemudian apa Sayyidina Ali pula kata? Makna takwa tu. Sayyidina Ali kata takwa itu al-khawfu minal jalil. Makna takwa itu ialah takut kepada Tuhan yang bersifat jalalah. Takut kepada Allah. Nah, jadi kita ni apa apa namanya, Allah, seorang ulama yang Ulumuddin, apa sen? Yang Ulumuddin macam mana? Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Takut kepada Allah kerana Allah Ta'ala nampak semut yang hitam di malam yang gelap gelita, semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Tuhan nampak, tak boleh buat apa dah. Walaupun ada sebuah kisah ini walaupun banyak orang tak setuju, tapi kita ambil sebagai pengajaran. Contoh ini. Seorang pemuda walaupun cerita ni banyak orang tak setuju, tapi kita ambil cerita sebagai pengajaran. Satu orang pemuda berjalan-jalan di tepi sungai. Berjalan-jalan di tepi sungai, tiba-tiba ia melihat sebuah buah mengalir di sungai itu. Dia dalam keadaan yang sangat lapar. Dia ambil air buah itu. Dia ambil buah itu, dia makan sekunyah. Bila makan satu kali kunyah, teringat dia, ni buah siapa yang aku makan? Dia rasa takut dan bimbang. Kira-kiranya halal lah, dah hanyut kan? Dah hanyut, macam mana kira? Dia mengulu-mengulu cari siapa punya pokok buah tepi sungai itu. Jumpalah buah pokok di tepi sungai itu. Dia bertemulah tuan punya pokok itu. Tuan, agaknya buah yang mengilir ke hilir itu tuan punya agaknya. Saya termakan. Saya nak minta halal lah. Saya tak halalkan. Belum tahu dia punya lagi pun, tapi dia tak halal. Melainkan awak bekerja dengan saya selama 12 tahun. Dia bekerja. Kalau kita boleh tak agak-agak makan sebiji pun tak habis. Lagipun entah dia punya, entah orang lain punya. Kebetulan tepi sungai. Kalau kita boleh jalan lah, sebiji sehabis biji tak habis makan pun tak halal. Tak halal. Tapi dia takut kepada Allah SWT. Itu ditakwa panggil. Takut. Bekerjalah 12 tahun. Bekerja 12 tahun, cukup 12 tahun, tuan dah cukup 12 tahun. Saya tak halalkan juga. Sudah. Melainkan awak kahwin dengan anak saya, mata pun tak ada, tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Macam mana? Boleh agak kita? Takut kerana Allah tak, kerana tak halal tadi. Sangguplah dia kahwin. Kahwinlah dia. Tengok malam itu ada mata, ada kaki, ada tangan. Keluar di bilik. Cukup jumpa bapa mentua dia. Macam mana janji kata tak ada tangan, tak ada telinga, tak ada mata. Tak, dia kata maksudnya tak ada mata itu tak pernah melihat yang haram.
tak pernah buat yang haram, tak pernah tendang yang haram. Kalau kita, baguslah kan. Begitu ceritanya, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena buat begitu juga. Kalau adalah berlaku begitu, kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-khawful jalil. Takut kepada Allah yang sifat jalalah. Kita kena buat begitu. Takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani nak buat maksiat. Kalau Allah Ta'ala perintahkan jangan buat, jangan buat. Itu saya kata tadi, Allah Ta'ala tahu khianat mata. Mata kita ke mana pergi, Tuhan tahu. Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Itu yang pertama. Yang pertama, al-khawfu minal jal. Yang kedua, wal amal bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Beramal Quran. Kita Quran yang pertama wajib kita baca. Yang kedua, mengetahui maknanya. Yang ketiga, beramal dengan isi kandungannya. Yang keempat, menyampaikan amanatnya kepada orang lain. Jadi Quran kita kena empat. Hidup kita mesti empat peringkat. Yang pertama solat, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah. Kena ingat. Yang pertama solat. Solat fardu jangan tinggal. Barang siapa tinggalkan sembahyang fardu, maka haram sembahyang sunat. Kena ingat. Main tarawih pun tak boleh kalau ada sembahyang fardu yang tertinggal. Barang siapa yang ada tertinggal sembahyang fardu, haram hukumnya sembahyang sunat. Kena ingat. Wajib qada. Banyak orang mengadu kepada saya, macam mana sok rugilah kita sembahyang sunat. Dia kata dia lupa sembahyang sunat, sembahyang sunat balasannya 1. Sembahyang fardu balasannya 7. Mengapa sibuk nak sembahyang sunat? Habiskan fardu sembahyang itu, baru sembahyang sunat. Kalau sembahyang duha umpamanya, kita qada sembahyang subuh, habislah sembahyang subuh 2. Sembahyang isyak, kita qada isyak umpamanya, habis isyak 1. Kan untung gitu. 20 tahun kita qada, 20 tahun habis, boleh sembahyang sunat. Itu yang pertama. Sembahyang fardu diiringi dengan sembahyang sunat. Sunat rawatib. Kemudian sembahyang sunat duha. Kemudian sunat tahajud malam. Itu saya selalu pesankan di mana-mana, jangan tinggal sembahyang tahajud. Yang muda-muda ni memang payah nak bangun. Tapi bayangkan bagaimana besok di alam kubur gelap gelita, gelap malam, gelap kubur. Barang siapa yang sembahyang sunat tahajud, maka kuburnya akan terang benderang seperti matahari baru terbit. Saya pesan lagi sekali. Saya pesankan tuan-tuan, barang siapa yang boleh sembahyang tahajud, maka kuburnya nanti seperti matahari baru terbit. Dalam gelap gelita kubur gelap, malam pun gelap, kubur pun gelap. Kalau sembahyang tahajud, terang menderang kubur. Tak ada. Kita memang tak larat bangun, tak larat. Bangun bunyi jam dah bunyi cering, tak padam. Kita bayangkan, sekiranya kita tidur pukul 3, pukul 4 orang gerak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa hal ni tengah malam buta ni, orang nak tidur ni. Aku nak bagi kau 10,000. 10,000 melompat kita.
Melompat tak agak-agak? Melompat. Itu balasan dunia yang tak setakat mana. Dunia 10,000, 2 hari 3 hari habis. Tetapi barang siapa yang bangun malam untuk solat tahajud, nanti kubur terang menerang. Kita tak nampak balasan itu jauh. Jadi kita standby, bangun bagaimana susah, seksa, pedih, bangun nak bangun, perit mati pun bangun, pasal mengenangkan kubur nanti gelap gelita. Begitu tu maksud. Tu saya pesankan tu. Di mana-mana saja saya pesankan tuan-tuan, sembahyang tahajud. Pasal sembahyang tahajud tu payah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sekejap aja. Kanu la hum sedikit sangat mereka tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Pasal mengenangkan balasan Allah Ta'ala tu. Balasan dunia setakat mana agak-agak? Tak setakat mana pun. Sekejap je. Berakhirat walal akhir wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Itu orang tak ada. Orang tak ada balasan yang hebat. Orang tak ada balasan yang sekejap. Balasan yang selama-lamanya. Yang sekejap je. Itu sebabnya kita ni bayangkan bagaimana besok di padang mahsyar, bagaimana besok di alam barzakh, bagaimana besok waktu Allah halau kita ke padang mahsyar besok. Menyesal kemudian. Nisbahu aw inqus min qalila. Separuh pun tak apa, sikit daripada itu pun tak apa. Bangunlah. Bangun sekejap, apa salah? Itu yang kedua. Yang pertama solat sunat. Sembahyang duha. Sembahyang duha. Lagi senang, siang. Pukul 8 boleh sembahyang duha. Untuk kurang-kurang memberkati rezeki kita. Rezeki kita berkat. Rezeki kita berkat. Tu dia kata wa in kana rezeki Allahumma in kana rezeki fil ardi fa'khrijhu. Ya Allah, sekiranya rezeki aku di bumi, keluarkan. Wa in kana fis sama'i fa'anzil, kalau sekiranya di langit, turunkanlah. Wa in kana qalilan fakathir, wa in sekiranya sedikit, banyakkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, sekiranya susah, mudahkanlah. Rezeki pula murah. Sebabnya kita baca Quran 3. Yang pertama membaca surah Al-Mulk, nak tidur. Yang kedua As-Sajdah. Yang ketiga Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Yang pertama membaca surah Al-Mulk untuk mengelakkan dari seksa kubur. Barang siapa yang nak tidur mengamalkan surah Al-Mulk, tidak diseksa di alam kubur. Barang siapa membaca Al-Waqi'ah, akan murah rezekinya, tak akan apa-apa buat selama-lamanya. Barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah nak tidur, tak akan apa-apa buat selama-lamanya. Itu ingat. Yang ketiga, zikir, wirid. Zikir wirid ni yang kurang. Kita zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sekurang-kurang 100 kali satu hari. Zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu hari 100 kali. Boleh? Boleh, kena boleh. Boleh tak boleh pun kena boleh. Sekejap je. Ya Allah yang 10 minit tak sampai.
Amin. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 100 kali satu hari. Saya ijazahkan terus tuan-tuan membaca ya Allah 100 kali tiap-tiap hari. Apa hikmatnya? Di antara hikmatnya, Imam Ghazali membaca ya Allah 1000 kali satu hari. 1000 kali satu hari. Imam Ghazali membaca 1000 kali satu hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat. Dan kalau tuan-tuan amalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah tiap-tiap hari, sekiranya musuh atau pemberontak, perompak nak merompak kita kata ya Allah, cakap begitu, akan tumbang dia. Syaratnya kita beramalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali tiap-tiap hari. Boleh? Boleh, senang sekejap je. Ya Allah, ya Allah. Kalau tak boleh hari Jumaat saja 1000 kali. Tak boleh hari-hari 100 kali. Tuan Guru kata cakap saya 100 kali pun jadilah. Bila perompak nak datang jumpa kita, nak merompak kita atau nak mengganggu keluarga kita, kita ya Allah cakap begitu. Insya-Allah kalau kita amalkan hari-hari, tumbang dia, tumbang perompak itu, insya-Allah. Tu saya ijazahkan terus tuan-tuan untuk mengamalkan ya Allah, ya Allah itu 100 kali tiap-tiap hari, insya-Allah. Habis yang kedua. Jadi apa biar kita istighfar 100 kali. Bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar la ilallah 300 kali. Ya Allah 100 kali. Selawat 100 kali sekurang-kurang. Kalau boleh 1000 kali. Kalau tak boleh 100 kali. Tak boleh 50 kali. Tak boleh 10 kali. Tak boleh, tak payahlah, tidur je lah. Yang keempat, yang ketiga, yang ke apa tadi? Baca Quran, semayang, baca Quran, wirid, sedekah. Sedekah ni sebenarnya kalau boleh seminggu sekali jadilah. Masjid je RM10 jadi RM10 jadilah. Mudah-mudahan RM1 atau RM10 yang sedekah itu menjadi keberkatan. Quran kena baca lagi 1 tahun tamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti hari kiamat menjadi syafaat kepada yang membacanya. Baca Quran. Quran jangan tak baca. Kalau malas sangat, subuh-subuh baca surah Yasin, jadilah. Malas sangatlah tu. Malas sangatlah tu. Ya. Habis. Yang kedua. Yang pertama al-khawf minal jalil. Yang kedua al-amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Isi Al-Quran kita kena amalkan. Kalau tak amalkan, kita sokong yang mengamalkan. Sokong yang nak mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, war-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Dapat rezeki sedikit sangat, redha lah kita. Jangan pandang sedikit banyaknya rezeki itu. Yang dipandang siapa yang beri rezeki itu. Ya, jangan dipandang sedikit banyaknya rezeki itu. Yang dipandang siapa yang beri rezeki itu. Itu sebabnya kita kena amalkan begini. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyati wa bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak, 7 kali lepas solat. Kemudian sambung ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Tiap-tiap kali lepas sembahyang 7 kali, insya-Allah rezeki murah. Amalannya Allahumma aghnini
bihalalika an haramik wa fadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa fadlika amman siwak. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razak, 7 kali lepas solat dan 70 kali lepas hari Jumaat. Hari Jumaat 70 kali, hari biasa 7 kali lepas solat. InsyaAllah disambung lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali satu hari. InsyaAllah makbul, murah rezeki. Murah rezeki bukan mesti duit, kesihatan pun rezeki juga, kesenangan pun rezeki. Yang tenang hati, tenang. Ada masa hati kita terlalu tenang, ada masanya. Barulah akhir sekali wal isti'dad liyaumir rahil, bersiap sedia di hari akhirat. Banyakkan amalan untuk sebagai bekalan hari akhirat. Kena ingat, jangan sibuk dengan dunia. Barang siapa sibuk dengan dunia, Tuhan balakan bermacam-macam, termasuk sibuk yang tak tentu hala. Sibuk aja. Barang man arada dunya wa ikhtaraha al-akhirah, Allah bisiti uqubat. Barang siapa yang sibuk mencari dunia, lupakan akhirat, Tuhan balakan dia 6 bala. Termasuk yang pertama, angan-angan yang tak berkesudahan. Angan-angan nak itu, nak ini, macam-macam. Nak mentokar besar, nak isteri besar, mentokar besar, rumah besar, semua besar. Tapi angan-angan je lah. Itu saya pesankan tadi, baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam supaya tidak menjadi apa-apa. Baca tiap-tiap malam surah Al-Waqi'ah. Tul isti'dad liyaumir rahil, standby setiap pasal masa untuk mati tak tahu. Sihat pun mati, sakit pun mati. Kadang-kadang orang sihat mencari orang sakit, yang mati, yang sihat tu mati, yang sakit tak mati-mati. Kita pergi ziarah saudara kita, tengok saudara kita nak makan Pak Ngah, tak larat aku, nak mati aku tak. Kita pun balik, nak mati Pak Ngah tu, tak larat. Kita pun pergilah ke pasar malam, beli kuih buah Melaka. Kita makan tercekik, mati kita. Dia tak mati, kita yang mati. Tu dekat syair Arab kata apa? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Kam min sahihin kam min saqimin asyahin min ad-dahr. Berapa ramai orang sakit di atas katil maut tak mati-mati. Tetapi berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut. Accident, mati dia. Tadi orang yang mati hospital tak mati. Itu sebabnya kita standby. Mati tak tahu bila-bila. Memang amaran ada, amaran. Amaran kadang-kadang kita tengok orang sakit tu, bulu kening ni dah turun ke bawah. Tu alamat nak mati 24 jam. Atau hidung dia jatuh ke bawah, tanda-tanda nak mati. Tak apalah, dah ada tanda dekat. Yang tak ada tanda tu yang takut. Kalau nak tahu mati, di sini. Di sini, kalau nadi dah berhenti, seminggu aja. Cuba cuba tekan nadi ada. Kalau tak ada, nak dekat dah tu. Yang nak dekat, ini bulu kening jatuh, hidung jatuh, dia bersalam, dia cantik kat tangan, itu tanda-tanda 24 jam. Tanda-tanda lama sikit, itu saya kata, uban sudah pun bertabur.
Gigi sudah pun gugur. Pipi sudah pun kendur. Apa lagi? Gigi sudah pun gugur. Dekat dengan pintu kubur, semua bor belaka. Begitu. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Saya pesankan supaya kita ni tak ada lagi masa untuk cari rezeki, jangan bimbang. Rezeki dah Tuhan siapkan dah. Yang bimbangkan amalan yang nak dibawa tu tak cukup, itu dibimbangkan. Isteri kita pun balik, anak pun balik, harta pun balik, amalan saja tinggal. Isteri kita sayang sangat-sangat. Isteri saya tu, dia tunggu tak kat kubur. Sayang nak bawa kahwin, baru sebulan kahwin, mati suami dia. Dia tunggu tak kubur gak-gak. Menangis-nangis tak nak balik, bukan? Tak nak balik. Sudahlah, dah meninggal dah, macam mana? Tak nak balik. Tunggulah, balik dia. Macam satu cerita dululah. Satu orang perempuan jumpa telefon saya. Ustaz, dia kata ada kawan saya, suami dia meninggal, dia bersumpah-sumpah tak nak kahwin-kahwin. Tiba-tiba baru di Pinang dia orang dia. Boleh kahwin tak dia, Ustaz? Saya tahu bukan kawan dia lah. Saya kata lain kali kalau suami meninggal jangan menangis, dan diam aja. Baca doa, Allahumma khlufli khairam minhu. Baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlufli khairam minhu. Mana apa? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Itu. Seorang suami begitu juga. Tiap-tiap kali ke kubur dia bawa air jeruk kubur. Orang tanya, Pak Haji sayang rumah hari jeruk. Yalah, dia kata waktu dia meninggal dia pesan, bang, kalau saya meninggal bang, abang jangan kahwin-kahwin, melainkan dah tumbuh rumput barulah abang kahwin. Tu jeruk hari-hari tu supaya rumput tumbuh cepat. Begitu. Maknanya sayang sekejap. Jadi yang paling penting yang ngiringi kita ialah amalan kita. Amalan kita cukup, kita mati pun senyum. Ada kawan saya seorang beramal kuat, cukup kuat beramal. Bila mati dalam 2-3 tahun lepas meninggal, senyum. Dia suka nak meninggal. Pasal amalan cukup. Itu Nabi teman ahabballah liqahu. Barang siapa suka, cinta nak bertemu Allah Ta'ala suka nak bertemu dengan dia. Man kariha liqallah karihallahu liqahu. Barang siapa tak suka bertemu Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dengan dia. Macam nak suka, amalan tak cukup. Tak nak mati, masam muka. Tu tuan tengok orang mati, tengok ada 6 tanda. Yang pertama, mengalir kedua air matanya. Yang kedua, kering bibirnya. Yang ketiga, yang pertama kering bibirnya. Yang kedua, mengalir kedua air matanya. Yang ketiga lupa pula. Kalau begitu, tanda-tanda rahmat dah turun. Tetapi kalau berbuih mulutnya, yang kedua merah padam mukanya, yang ketiga seperti lembu kena sembelih, tanda-tanda azab dah turun. Tetapi tuan-tuan kalau nampak bintang cakap apa-apa, tengok sudahlah. Tengok berbuih mulutnya, habis tengah. Diam. Tanda-tanda azab dah turun. Itu sebab kita bimbang. Kalau kita mati menengkur besok atau merah pada muka, tanda-tanda azab dah turun. Yang pertama berbuih mulutnya. Yang kedua menengkur seperti lembu kena sembelih. Yang ketiga apa tadi? Apa sebut tadi? Tengok dia. Ulang sekali. Lupa pula ya. Yang pertama berbuih mulutnya.
Yang kedua merah padam mukanya. Yang ketiga menengkur seperti lembu kena sembelih. Tanda-tanda azab dah turun. Tetapi kalau mengalir kedua air matanya, kering bibirnya dan apa benda lagi tadi, tanda-tanda rahmat dah pun turun. Begitulah makna takwa. Dan takwa ni banyak lagi ni. Kan masa lagi lebih kurang 3 jam lagi. Boleh tunggu? Boleh? Tunggulah saya nak balik. Jadi kita sambung tahun depan insya-Allah. Jadi tak sempat saya nak bacakan ayat Quran mengenai kelebihan-kelebihan orang yang bertakwa. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita menangguhkan kuliah pada malam ni, kawan saya tadi ni ada bawa minyak zaitun ni. Kelebihannya boleh menyapu di badan, tidak dia minum, tidak boleh makan. Sapu je apa-apa masalah. Gangguan-gangguan ke, gatal-gatal ke dan sebagainya boleh. Ada di luar sana dijual. Barang siapa yang tak bawa duit boleh berhutang dengan kawan-kawan sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma nun 'alaina bis-safa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal mu'amalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaik wa sunnaz zannibik wamnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika ma kun bi awfiyad darain bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.